Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bertemu untuk subjek sirah, untuk mata pelajaran sirah tahun 2. Tajuk mata pelajaran sirah kita pada tahun ini ialah Zaman Remaja Nabi Muhammad. Tajuknya ialah Zaman Remaja Nabi Muhammad. Okey, kita akan belajar mengenai akhlak Nabi Muhammad SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang bermaksud, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Okey, dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala telah mengakui bahawa kekasihnya iaitu Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh teladan yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik. Maknanya pada diri Rasulullah tu adalah contoh ikutan untuk kita semua ikut. Jadi marilah kita bersama-sama belajar sebahagian daripada akhlak Nabi Muhammad yang kita akan ketahui sebentar nanti. Ya, sebelum tu kita tahu apa gelaran Nabi. Sebelum kita nak belajar mengenai akhlak Nabi, kita tengok apa gelaran Nabi yang telah diberikan oleh orang kafir Quraisy, oleh masyarakat Arab pada masa Nabi daripada Nabi kecil, iaitu Al-Amin. Okay, Al-Amin. Al-Amin ni maksudnya yang sangat-sangat dipercayai. Ya, daripada sifat Nabi yang amanah, yang kita belajar sifat Nabi amanah, maknanya Al-Amin ni sangat-sangat dipercayai. Apa kata An-Nadir bin Al-Haris mengenai Al-Amin ni? Kata An-Nadir, ketika Muhammad masih remaja, beliau adalah seorang yang paling amanah, ya, paling amanah, Al-Amin di kalangan kamu. Tetapi apabila beliau dewasa dan membawa apa yang dibawanya sekarang, ya, ini waktu Nabi menyampaikan dakwah, orang mengatakan Nabi kita seorang yang gila, seorang tukang sihir, seorang yang tidak orang kata membawa ajaran yang betul. Lalu An-Nadir jawab, beginilah katanya, Nabi maknanya bila Nabi dewasa dan membawa apa yang dibawanya sekarang, kamu menyatakan, apa ni An-Nadir kata kepada masyarakat Arab pada masa itu, kamu menyatakan sebagai bahawasanya Nabi kita ni sebagai tukang sihir. Lalu An-Nadir kata, tidak, demi Allah, beliau bukan seorang tukang sihir. Maksudnya An-Nadir menegaskan Nabi kita ni bukan seorang tukang sihir, tapi seorang yang amanah, seorang yang alamin. Okey, kita teruskan. Sifat yang pertama yang kita akan kenali diri Rasulullah kita, Nabi Muhammad SAW, ialah sifat sabar. 3 huruf saja. Sabar, sabar. Tapi sabar ini, 3 huruf ini, walaupun hanya 3 huruf, tapi mengandungi hikmah yang sangat besar. Di mana kita disuruh bersabar dalam melakukan perkara fardu. Sabar ketika berpuasa. Sabar ketika menunaikan solat. Sabar ketika kita membuat kebaikan. Maknanya setiap perbuatan kita, kita kena sentiasa bersabar. Dan begitu juga apabila kita ditimpa musibah. Musibah ni maksudnya ujian. Pun kita diminta bersabar. Ya, kita diuji Allah dengan sekarang ni Malaysia, bukan Malaysia sahaja, seluruh dunia mengalami orang kata ujian dilandanya COVID-19 ini, di mana kita diuji. Ya, melihat sejauh mana kita sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah ni dia bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan berikutnya kita juga hendaklah sabar dengan gangguan manusia. Ya, gangguan manusia. Kita duduk baik-baik, orang kacau. Kita tak buat orang, orang buat kita. Kita tak cakap kat orang, orang cakap tentang kita. Tapi kita kena bersabar. Ya, kerana sabar ini, bila kita sabar ni, dia punya kebaikan dia, balasan dia adalah sangat-sangat manis, ya, yang kita akan dapat di akhir kesabaran kita. Dan yang keempatnya, kita hendaklah sabar apabila diuji Allah dengan kefakiran. Bila kita diuji Allah dengan kemiskinan, kena sabar. Kerana apabila Allah berikan sesuatu,
Allah kita bersyukur, dan bila Allah ambil sesuatu kita kena bersabar kerana Allah nak berikan yang lebih baik. Inilah sifat Nabi yang ada pada diri Rasulullah. Rasulullah selalu sabar. Buatlah apa pun kepada diri Rasulullah, Rasulullah sangat-sangat sabar. Kesabaran Rasulullah ini hingga Rasulullah ini berada dalam golongan ulul azmi, orang yang paling sabar, ya. Mudah-mudahan kita dapat mencontohi kesabaran Rasulullah. Seperti mana kisah yang berlaku semasa Rasulullah SAW berada di Mekah. Rasulullah SAW lalu pergi ke Mekah, ke Kaabah lah khususnya, untuk menunaikan ibadatnya di sisi Kaabah. Dalam perjalanan nak pergi ke Kaabah, Rasulullah akan melalui sebuah rumah yang dihuni oleh seorang perempuan. Perempuan ni dia betapa dia tidak suka kepada Rasulullah. Bila Rasulullah lalu, dia akan ludah. Dia akan meludah. Sambil meludah, sambil mengeluarkan kata-kata yang kesat. Kata-kata yang berunsur maki hamun. Ya, mencaci Nabi kita. Bukan maknanya sekali-sekala, tapi setiap kali Rasulullah lalu di rumahnya, itulah yang dibuat. Sehinggalah satu hari, bila Rasulullah lalu di hadapan rumahnya, Rasulullah berhenti. Sebabnya Rasulullah tidak melihat wanita tersebut keluar melakukan seperti mana yang dibuat sebelum ini. Ludah Nabi, hina Nabi. Disebabkan tak ada, Rasulullah teruskan perjalanan, dan Rasulullah bertanya kepada orang yang kenal wanita tersebut apa yang berlaku. Dan akhirnya Rasulullah dapat tahu wanita tersebut sakit, dan betapa sifat Rasulullah ni tidak ada rasa dendam. Ya? Selain bersabar, Rasulullah tak ada rasa dendam. Rasulullah pergi ke rumah wanita tersebut dan Rasulullah bertanya kabar. Bertanya sakit apa, mudah-mudahan didoakan pula semoga diberikan kesembuhan. Sifat sabar Nabi dengan gangguan manusia ini menyebabkan wanita tersebut menghentikan perbuatannya, mengejek-ngejek Nabi, menghina-hina Nabi. Begitulah yang Ustazah cakap tadi. Bila kita sabar, balasan dia akan manis di akhirnya. Mudah-mudahan kita akan digolong dengan golongan orang-orang yang sabar. Lembut. Lemah lembut di sini bukan bermakna dari segi perbuatan lemah lembut seperti mana tak sewajarnya sebagai seorang lelaki. Tapi lemah lembut di sini ialah daripada hati kita. Mudah rasa simpati, ada rasa kesian, ada rasa orang kata bila tengok orang dalam kesusahan kita nak tolong. Sebagai contoh, kalau kamu melihat seorang kamu berada dalam kenderaan awam, contohnya dalam LRT dan sebagainya, kita melihat seorang ibu lah, orang kata mendokong anak, sedangkan kita masih muda, kita duduk, kita tak ada rasa kesian, tak ada rasa simpati, kita buat tak tahu je. Maknanya di situ tidak ada sifat lemah lembutnya kita. Kalau kita ada sifat lemah lembut, kita akan bangun dan kita akan bagi tempat duduk kita tu kepada orang yang lebih memerlukan. Itu sifat lemah lembut, sifat mudah kesian, sifat mudah memaafkan. Ya, bila orang buat salah kepada kita, macam tadi kisah wanita tersebut, bila wanita tu dalam kesakitan, Nabi memaafkan. Lemah lembutnya Nabi tu, Nabi boleh memaafkan orang yang buat kesalahan kat dia. Pernah dalam satu peristiwa, seorang wanita pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi ni dia datang berjumpa Nabi. Nama dia Zaid bin Sa'nah. Dia datang jumpa Nabi, dia tarik baju Nabi dan dia bercakap dengan bahasa yang kasar, suara yang kuat kepada Nabi dengan kata-katanya, iaitu bayar hutangku. Dia tarik baju Nabi macam mencekik leher Nabi, dan dia kata kepada Nabi, bayar hutangku wahai Muhammad. Dia kata kat Nabi kita, bayar hutangku wahai Muhammad. Sesungguhnya keturunan kamu, keturunan Bani Hashim ni orang yang suka melambat-lambatkan bayar hutang. Bila Saidina Umar, sahabat Nabi, dengar kata-kata Zaid bin Sa'nah tersebut, lalu Saidina Umar menghunuskan pedang, lalu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya untuk menebas leher lelaki tersebut. Tapi Rasulullah menghalang. Rasulullah kata, bukan berperilaku kasar seperti itu aku menyuruhmu. Maknanya Nabi tidak pernah mengajar kita untuk berlaku kasar. Aku dan orang Yahudi ini memerlukan perilaku lembut. Maknanya memerlukan tingkah laku yang lembut. Maknanya tidak berkasar antara satu sama lain. Perintahkan Yahudi itu supaya bila dia nak minta hutang, mintalah dengan sopan. Dan menyuruhku juga bayar hutang dengan baik. Bukan dengan cara kekerasan bila nak meminta sesuatu.
Okey, Yahudi tersebut bila mendengar kata-kata Nabi, lalu Yahudi berkata, sebenarnya dia bukan datang nak meminta hutang, tapi dia nak melihat bagaimana akhlak Nabi ni apabila diperlakukan dengan kasar. Adakah Nabi akan menjawab dengan kasar atau Nabi menjawab dengan lemah lembut? Tapi ternyatalah seperti mana yang dia baca dalam kitab Taurat tentang sifat Rasulullah, sifat yang lemah lembut ini belum pernah teruji. Jadi hari ini terujilah. Nabi kita ini memulai sikap yang lemah lembut dan tidak cepat marah dan boleh memaafkan. Okay, itu sifat yang kedua. Sifat yang berikutnya iaitu ikhlas. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya, iaitu Huzaifah radhiyallahu anhu, bertanya kepada Rasulullah tentang ikhlas. Lalu Rasulullah jawab. Rasulullah pernah bertanya kepada Jibril alaihissalam, dan Jibril menjawab, dia pernah bertanya kepada Allah, apa itu ikhlas? Allah menjawab, ikhlas ialah rahsia antara rahsia-rahsiaku yang dititipkan dalam hati hamba-Ku yang aku cintai. Ya, maknanya ikhlas ini antar kita dengan Allah. Allah yang tahu apa yang ada dalam hati kita. Jadi kalau kita buat sesuatu, orang kata walaupun kadang-kadang tidak ikhlas, Allah tahu kita buat tidak ikhlas, tapi perkara tersebut seringkali kita lakukan, seringkali kita buat, insya-Allah suatu hari akan terbit, akan wujud rasa ikhlas dalam hati kita. Contohnya kita solat, kita tidak ikhlas, buat kerana mak suruh, buat kerana orang kata kawan-kawan ajak, kita tak ikhlas. Allah memang tahu kita tidak ikhlas, tapi lama-lama perbuatan kita yang tidak ikhlas itu akan jadi satu tabiat yang baik. Ya, lama-lama kita akan sedar bahawa apa yang kita buat selama ni yang tidak ikhlas itu adalah satu perkara yang baik. Ibaratnya pernah dalam satu kisah, ya, Rasulullah telah diberikan buah mangga yang masam oleh seorang hamba, seorang perempuan. Buah itu sangat-sangat masam. Jadi Rasulullah makan buah tersebut sehingga habis tanpa Rasulullah pelawa, tanpa Rasulullah ajak sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat melihat perilaku Rasulullah. Tak pernah Rasulullah ni orang kata makan tanpa Rasulullah ajak orang lain. Itu bukan sifat Rasulullah. Tapi kenapa hari ini bila Rasulullah dapat orang kata buah, Rasulullah makan tanpa mempelawa, tanpa mengajak orang lain untuk sama-sama makan dengan Rasulullah. Selesai saja habis dan orang yang memberikan itu pun pulang. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau makan seorang, tidak diajak kami sama untuk orang kata makan bersama-samamu? Lalu Rasulullah menjawab, sebenarnya buah yang Rasulullah makan itu rasanya sangat masam, sangat masam. Rasulullah bimbang kalau Rasulullah kongsi buah yang masam itu dengan sahabat akan berkerut muka, menunjukkan muka seolah-olah buah itu masam. Dan orang yang memberi ini dia bagi dengan ikhlas. Orang yang memberi itu dia ikhlas beri pada Rasulullah tanpa dia menyangka buah yang dia beri itu adalah masam, tapi dia ikhlas. Jadi kita yang menerima ni pun kena ikhlas. Biarlah tak sedap, biar ikhlas terima. Sebabnya orang memberi dengan rasa ikhlas, kita terima pun dengan rasa ikhlas. Tak suka, kita diam saja. Ya? Macam Rasulullah buat. Rasulullah tak menunjukkan orang rasa tidak suka. Kenapa bagi kat saya ni buah yang masam? Kenapa bagi buah yang kalau betul-betul nak bagilah buah yang manis. Tapi tidak. Rasulullah makan tanpa menunjukkan buah tersebut masam, kerana Rasulullah tahu orang yang memberikan kepada Rasulullah tu hatinya ikhlas. Itulah besarnya peranan ikhlas dalam hidup kita. Okay, seterusnya sifat Rasulullah jujur dan juga bercakap benar. Saya nak gabungkan sifat jujur dan bercakap benar ni sekali. Kerana jujur ini ada dalam percakapan kita. Jujur ini ada dalam kehidupan kita. Di mana bila kita bercakaplah dengan jujur, bercakaplah dengan benar. Ya, manusia ni Allah lahirkan dia dengan 2 telinga. Allah lahirkan dengan 2 biji mata. Allah lahirkan dengan 2 tangan. Ya, itu manusia yang sempurna. 2 mata, 2 telinga, 2 tangan. Abu Hurairah pernah bersabda daripada Rasulullah SAW, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia berkata dengan yang baik, atau lebih baik dia diam. Ya, maknanya kalau kita tak boleh nak bercakap baik, lebih baik kita diam. Ya, kalau kita nak marah ke orang, lebih baik kita diam. Sebabnya bila kita bercakap,
dibimbangi. Kita akan keluar perkataan-perkataan yang tak elok, perkataan-perkataan yang menunjukkan sifat kita marah dengan menggunakan bahasa yang tak elok. Ya, lebih baik diam. Okey, kerana orang kata orang yang bercakap benar ini menunjukkan sifat seorang mukmin, sifat seorang Islam. Orang yang jujur dan bercakap benar ni adalah sifat orang mukmin, sifat orang Islam. Kerana bagi orang yang suka bercakap bohong, bagi orang yang suka orang kata membuat sesuatu yang tidak amanah, bila diberi tak jujur dalam perbuatan, menunjukkan pada dirinya ada ciri-ciri orang munafik. Munafik ni dia ada, bila dia bercakap, dia suka bercakap bohong. Ya. Dia suka cakap bohong. Yang kedua, bila dia berjanji, dia suka mukir janji. Ya, janji nak hantar, tak hantar. Janji nak buat, tak buat. Ya, janji nak orang kata nak siapkan, kita tak siapkan. Dan yang ketiga, bila diberi amanah, dia khianat. Sedangkan sifat Nabi adalah seorang yang amanah. Sifat Nabi adalah seorang yang jujur. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad kena mengikut sifat jujurnya Nabi, sifat amanahnya Nabi. Okey, sifat Nabi yang berikutnya ialah bersyukur. Bersyukur, ya, seperti mana dalam surah An-Nahl ayat 18 Allah kata, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, mana kita hitung nikmat Allah, okey, nikmat mendengar macam saya sebut tadi, nikmat mata, nikmat dan sebagainya. Tadi kenapa saya sebut manusia dijadikan dua mata, dua telinga? Hanya satu je Allah jadikan, iaitu mulut. Mulut satu. Mulut yang satu ni kena jaga betul-betul. Mulut yang satu ni hendaklah dijaga betul-betul supaya kita ada sifat jujur, bercakap benar dan juga bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi kat kita. Kerana dengan walau kita guna mulut kita senaraikan satu persatu nikmat Allah, pasti kita tak akan mampu menghitungnya. Kerana sesungguhnya Allah ni benar maha penyayang. Ya. Bagaimana orang kata kita hendaklah bersyukur, sebab kalau kita nak hitung, Allah bagi udara, Allah bagi oksigen, kita ambil, kita tak bayar 1 sen pun. Cuba kalau kita pasang aircon di rumah, berapa bil elektrik yang kita bayar? Kan? Kena bayar, lagi banyak guna, lagi banyak kena bayar. Tapi nikmat Allah ni, lagi banyak Allah bagi, lagi banyak orang kata tanpa dikenakan sebarang orang kata bayaran. Jadi kita kena bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Maknanya bila kamu diberikan nikmat, kamu kena bersyukur. Allah akan tambah lagi. Tambah lagi. Walau kita diuji, kita kena bersyukur. Sekurang-kurangnya ujian kita tidak seberat mana ujian orang lain. Okey, maknanya sifat bersyukur ini sifat orang yang beriman, sifat orang yang berterima kasih kepada penciptanya. Okey, sifat Nabi yang berikutnya adil. Adil di mana dalam satu peristiwa, ada seorang lelaki datang berjumpa dengan Nabi, mengadu, kisahnya bergaduh dengan seorang lelaki Muslim. Lelaki yang datang mengadu dengan Nabi ni seorang kafir lah, bukan Islam. Dia datang, dia kata, Ya Muhammad, aku ingin mengadu tentang orang Islam yang telah menamparku. Rasulullah ni bila sebagai seorang pemimpin, Rasulullah sebagai seorang pemimpin, bila didatangi oleh orang yang orang kata mengadu kepada Rasulullah, Rasulullah terima aduan dia. Lalu Rasulullah tanya, panggil lelaki yang telah menampar orang kafir tersebut, lalu bertanya, mengapakah kamu menampar lelaki tersebut? Ya, Rasulullah tanya, kenapa kau tampar muka lelaki tu? Lalu lelaki tu jawab, sebabnya berlaku satu pertikaian di antara saya dan dia telah mengatakan diri Nabi kita ni, diri kamu wahai Rasulullah tidak sama seperti mana Nabi Musa. Maknanya Nabi Musa lagi baik, Nabi Musa lagi hebat. Bila saya mendengar kata-kata lelaki tersebut, saya tamparlah sebab dia membandingkan dirimu Rasulullah dengan Nabi Musa. Lalu Rasulullah kata, wahai sahabatku, antara aku dan Nabi Musa tidak ada beza. Kedua-duanya adalah Rasul yang dipilih oleh Allah, yang diutuskan oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya, untuk menyampaikan wahyu. Maknanya tak ada beza antara Nabi kita dengan Nabi Musa, dengan Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi segala-gala yang kita belajar sebelum ni. Kan? Makna Rasul, 25 orang Rasul yang kita belajar tu,
fungsi dia sama, iaitu menyampaikan. At-tablighu, menyampaikan. Jadi betul lah seperti mana lelaki itu kata, orang kata dia sebab dia percaya tentang Nabi Musa dan kau beriman dengan Nabi Muhammad. Jadi tidak ada perbezaan. Lalu Nabi meminta supaya lelaki itu meminta maaf kepada lelaki yang ditamparnya. Di sini menunjukkan sifat adil Nabi. Nabi tidak memilih kasih di antara orang bukan Islam dengan orang Islam dalam menyelesaikan satu masalah. Ya, maknanya Nabi selesaikan dengan cara yang baik. Maknanya kedua-dua pihak boleh menerima cara penyelesaian tersebut. Adilnya Nabi di sini. Seterusnya sifat tawadhu'. Sifat tawadhu'nya Rasulullah ini menunjukkan tidak adanya sifat sombong. Ya. Tawadhu' ni makna merendah diri, tak sombong. Bila kita pandai, kita tak sombong dengan kepandaian kita. Bila kita cantik, kita tak megah dengan kecantikan kita. Bila kita kaya, kita tidak rasa sombong dengan kekayaan kita. Itu tawadhu'. Tawadhu' ni, sifat lawan ni ialah sombong. Ya, di mana dalam satu peristiwa Nabi pernah dikunjungi oleh utusan daripada Raja Najasyi, Raja Habsyah. Raja Habsyah ni bila dia hantar utusan dia kepada Rasulullah untuk orang kata bertemu, untuk menyampaikan hadiah, untuk memberikan tanya kabar. Dan utusan ini bila sampai sahaja, para sahabat berkata kepada Rasulullah, biar kami sahaja yang melayan utusan-utusan tersebut, ya Rasulullah, engkau tak payah, maknanya tidak perlulah melayani mereka. Lalu Rasulullah menjawab, tidak, sesungguhnya mereka telah menghormati para sahabatku yang berada di Habsyah. Maka aku dengan rasa senang hati nak membalas kebaikan mereka. Lihatlah di sini sifat tawadhu', merendah dirinya Nabi, tak sombong. Nabi raikan, sedangkan yang datang itu bukannya seorang raja, yang datang itu bukan seorang pemimpin, sekadar utusan. Tapi Nabi raikan, tawadhu'nya Nabi, tidak sombongnya Nabi dalam menghadapi apa sahaja keadaan, merendah diri, ya, sifat tawadhu'. Berikutnya sifat pemurah. Ya, sifat pemurah ni seperti mana yang kita selalu sebut, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya, maknanya Nabi ini, Rasulullah ini, dia segala perbuatan Rasulullah, segala tutur kata Rasulullah, segala perilaku Rasulullah seperti mana yang Allah kehendaki. Ya, Allah bersifat pemurah, Nabi pun bersifat pemurah. Kerana Allah kata orang pemurah ni dekat dengan Allah. Orang yang pemurah ni dekat dengan Allah, dekat dengan manusia dan jauh dari api neraka. Tapi orang yang kedekut, pemurah ni sifat lawan dia kedekut. Orang yang kedekut ni jauh daripada Allah, jauh dari manusia dan semestinya lah dekat dengan neraka. Pemurah tak semestinya memberikan, orang kata, wang ringgit. Pemurah tak semestinya memberikan benda. Tapi pemurah yang paling mudah dalam hidup kita dengan memberikan senyuman. Pemurah lah. Ya? Maknanya senyuman, muka tidak, bila berjumpa orang, kita lemparkan senyuman dan mendoakan dia dengan Assalamualaikum, kita doakan dia. Maknanya mendoakan dia kesejahteraan, mendoakan dia supaya Allah berikan keberkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maknanya mendoakan dengan, orang kata, diberikan keberkatan, diberikan keselamatan. Ya, itu sifat pemurah. Ya, pemurah maknanya pemurah dalam segala segi. Tapi ada benda yang kita tidak boleh pemurah, iaitu pemurah dalam menunjukkan aurat kita ke orang. Betapa pemurahnya kita, aurat kita nak tunjukkan kepada orang. Di situ bukan pemurah. Pemurah di sini maknanya melaksanakan apa yang Allah suruh, meninggalkan apa yang Allah larang. Itulah pemurah. Dan yang berikutnya sifat berani. Sifat berani kita boleh tengok dalam banyak peperangan. Rasulullah berani dalam memperjuangkan Islam. Apabila dipukul, apabila diperlakukan pelbagai ancaman daripada pihak musuh, Rasulullah tidak pernah, orang kata, berpatah balik. Rasulullah tidak pernah berputus asa, sebab Rasulullah berani untuk menyatakan kebenaran. Qulil haq walau kana murran, ya. Maknanya berkata benar walaupun perit, walaupun pahit. Maknanya berani untuk berkata yang benar, berani untuk buat sesuatu yang benar. Ya, sahabat Rasulullah Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW ni adalah orang yang paling baik, paling berani.
dan paling dermawan, paling pemurah. Itu Rasulullah. Ya, kita tengok dalam perang Uhud, Rasulullah orang kata bersama dengan sahabat berperang dengan musuh yang ramai. Tentera Islam hanya ada 700 orang nak lawan musuh 3,000 orang. Tapi Rasulullah tidak, orang kata, sama sekali berpatah balik ke Madinah apabila mengetahui orang munafik yang turut serta pada awalnya berpatah balik kerana enggan pergi berperang. Asalnya tentera Islam 1,000 dan dalam perjalanan 300 daripada 1,000 itu, iaitu orang-orang munafik ni berpatah balik ke Madinah. Tinggallah tentera Islam seramai 700. Sedangkan nak lawan dengan musuh tu 3,000. Tapi Rasulullah dengan para sahabat ni tidak ada rasa gentar kerana semangat Rasulullah. Rasulullah sendiri menaikkan semangat kepada sahabat-sahabat. Kita pergi kerana Allah, kita berjuang kerana Allah, jadi kita kena berani. Ya, sifat berani ini memberikan satu semangat kepada sahabat untuk turut serta pergi berperang bersama-sama dengan Rasulullah. Kita pun sama, kena berani untuk membuat sesuatu yang baik, bukan berani buat sesuatu perkara yang salah. Ya, berani untuk menyatakan yang betul dan berdiam, dan berani untuk menyatakan yang salah. Ya, maknanya berani bercakap benar, berani untuk bila kita melakukan kesalahan. Okay, seterusnya sifat Nabi yang berikutnya ialah akhlak Nabi yang berikutnya ialah menjaga kesucian diri. Di mana Rasulullah sangat-sangat menjaga kesucian dirinya dengan seringkali melakukan ibadah. Rasulullah seringkali berpuasa, Rasulullah suka bangun malam, melakukan tahajud. Rasulullah orang kata menjaga tutur kata, menjaga pribadi Rasulullah, menjaga lidah dari bercakap perkara-perkara yang tidak baik. Maknanya menjaga kesucian diri ini menutupi semua akhlak-akhlak Rasulullah. Daripada sifat sabar, kerana bila kita nak menjaga kesucian diri, kita kena banyak bersabar. Kita kena ikhlas, kita kena jujur, kita kena amanah, kita kena bercakap benar. Daripada perlakuan-perlakuan kita yang kita lakukan, daripada sabar, jujur, amanah dan sebagainya tu, secara tidak langsung akan menjaga kesucian diri kita, menunjukkan perangai kita yang baik. Begitulah diri Rasulullah. Rasulullah jaga kesucian diri Rasulullah kerana orang yang menjaga kesucian diri ini akan dipandang oleh manusia dengan pandangan yang baik. Kalau kita menunjukkan perangai kita yang tidak elok, perangai kita yang tidak baik, sifat kita yang buruk, kata-kata kita yang kesat, cakap-cakap kita yang tak baik, akan menunjukkan diri kita tu seorang yang tidak dipandang oleh masyarakat. Mana orang akan mengatakan kita ini tidak memiliki perangai yang baik. Kalau kita menjaga kesucian diri, secara tidak langsung kita akan dipandang mulia dalam masyarakat. Orang akan suka kita. Ya, orang akan suka orang yang baik. Okey. Ustazah nak tutup dengan orang kata pengajaran kita pada hari ini dengan menunjukkan rasa kecintaan kita kepada Rasulullah. Dengan yang pertama, kita bersikap ataupun berperangai baik, berakhlak baik, berakhlak seperti mana akhlak Rasulullah. Kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Paling mudah Rasulullah ajar dari segi cara makan mulakan dengan bismillah. Minum dengan duduk, ya, makan dengan orang kata makanan-makanan yang baik, makanan yang halal. Tidur dengan cara tidur dengan baca doa, ambil wuduk, menghadap ke arah kiblat dan sebagainya. Maknanya kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi yang mudah, yang simple. Dan yang ketiga, kita kenali perangai Nabi kita, pribadi, akhlak Rasulullah kita. Bila kita kenal Nabi kita, secara tidak langsung kita akan sayang dan cinta kepada Rasulullah. Dan yang keempat, kita sering kali membantu orang anak yatim, membantu orang yang susah kerana nak menunjukkan rasa kayanya kita dengan cara kita membantu orang. Tidak mesti kita banyak wang, tak semestinya kita banyak harta nak menunjukkan kita kaya. Kaya dari segi hati. Kita mudah membantu orang. Orang yang kaya ni adalah orang yang boleh memberi. Tak kiralah dalam apa sahaja bentuk. Kita boleh beri dengan tanpa mengharapkan balasan. Tapi kita kalau banyak duit sekalipun, kita banyak harta sekalipun, tapi kita tidak boleh memberi, itulah orang miskin.
Kita kena contohi akhlak Rasulullah. Rasulullah yang sangat suka membantu orang, terutamanya anak yatim. Ya. Dan yang terakhir, kita kena seringkali berselawat ke atas Nabi, menunjukkan rasa cinta kita, nak mencontohi akhlak Nabi, sayangnya kita dekat Nabi, dengan seringkali kita berselawat. Ya. Kalau kita seringkali berselawat, Rasulullah akan sayang kepada kita. InsyaAllah kita akan diberikan syafaat di akhir akhirat nanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk hari ini, sekian sahaja tajuk kita mengenai akhlak Rasulullah. Kita jumpa lagi untuk tajuk-tajuk yang akan datang. Saya sudahi dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.